Dari studio N1 Wisma Berita Angkasa Puri, seperti biasa pada pukul 9 malam kami bawakan bersama dengan anda Glosari di saluran Berita RTM bersama saya Ismail Adnan dan saya Ifah Hazim. Pastinya setiap minggu kita bawakan setiap minggu ada tajuk-tajuk istimewa dan macam minggu lepas kita ada bincangkan mengenai minggu lepas kita dah bercerita tentang pelancongan mendepani buana dan sebagainya. Ini satu perkara yang cukup menarik kerana pelancongan itu adalah satu perkara yang penting juga untuk kita tekankan sepanjang kita mendepani perintah kawalan pergerakan pemulihan ini. Tapi untuk minggu ni kita nak cakap pasal apa, Ifah? Kita nak cakap mengenai Landscape, okey, dan sebenarnya apa yang menariknya mengenai minggu ini adalah berkait sikit dengan minggu lepas punya tajuk. Sebenarnya Ismail kan, minggu lepas kita sembang-sembang tu, Ifah pergi berjalan-jalan cuti-cuti Malaysia. Wow, saya tahu awak pergi mana. Awak pergi mana? Utara tanah air kan? Betul, memang sangat-sangat cantik. Jadi macam mana? Memang cantik pemandangan kat Malaysia ni. Tempat yang kita pergi tu kita tak sangka ada dekat Malaysia. Macam kat luar negara bila ambil gambar tu. Dan apa yang pasti berkait rapat dengan minggu ini mengenai pemandangan yang luas. Okey. Lemak saya nak terbagi tahulah makna. Tapi kalau nak dapat perkongsian tu sebenarnya boleh ikuti IG awak di Ifah Hazim. Ya. Tapi teruskan bersama dengan kami di Glosari dululah sebelum kita follow dekat Instagram ya. Tapi sebenarnya minggu ni juga kita nak cakap, betul kata Ifah tu, kita nak cakap sesuatu perkara yang ada sangkut paut ataupun berkait rapat dan juga berkolerasi dengan apa yang kita perkatakan minggu lepas, iaitu kita nak bercakap juga tentang bagaimana untuk kita memberikan keindahan kepada bukan saja persekitaran kita tetapi juga mungkin kepada kediaman kita. Itu yang lebih penting sebenarnya. Ya, dan sebelum tu kita nak tunjukkan kepada anda dulu mengenai tajuk penuh kita iaitu Panorama di Kara. Wow, bukan Panorama di Kara bukan di Kara, di Kara. Panorama di Kara. Okey, itu kita akan bawakan bersama dengan anda. Baik, tapi sebelum itu sebenarnya pada hari ini juga sebenarnya kita akan menantikan keputusan untuk pengumuman pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Chini. Rakan-rakan penyampai kita sudah pun bersedia untuk membawa laporannya, tapi sebelum itu mungkin banyak lagi perkongsian akan kita bawakan bersama dengan penonton kita dalam Glosari pada malam ini berkenaan Panorama di Kara. Ya, dan kita nak terus sampaikan dulu dengan perkembangan kita di Okey, itu mungkin kemudian kita akan bersama dengan sahabat penyampai kita. Tapi Panorama di Kara ni apa sebenarnya pengertiannya, kita belum tahu lagi, Ifah, kan? Dan pastinya kita akan ada tetamu istimewa yang kita bawakan khas untuk anda untuk berbincang mengenai Landscape. Memang cukup menariklah malam ni, Ifah, sebenarnya teruja nak bercakap mengenai Landscape ni. Suka tak? Saya suka sebenarnya Landscape, tapi alangkah indahnya kalau Landscape ataupun halaman itu dipenuhi dengan halaman-halaman cinta ataupun Landscape cinta. Tapi itu yang penting akan kita bawakan bersama anda seketika nanti. Buat masa ini kita terus saja bersama sahabat penyampai untuk keputusan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Eddie Reza untuk laporan yang disediakan bersama dengan PRK Dewan Undangan Negeri Chini. Tahniah juga kepada Muhammad Syarif Mak Zain yang telah pun memenangi dan menewaskan 2 lagi calon bebas yang lain, dan dianggarkan oleh SPR bahawasanya lebih 74% keluar mengundi untuk PRK Don Chini kali ini. Ya, betul-betul. Jadi kita teruskan dengan Glosari. Tajuk kita pada malam ni iaitu Panorama di Kara. Ya, kita nak tahu apakah makna dia, tapi kita nak berehat dulu ataupun kita nak tunjukkan dulu. Okey, kita nak melihat mata rasa apakah maksudnya Panorama di Kara. Jom. Okey, itu dia Panorama di Kara. Maksudnya cukup indah ataupun maksudnya cukup menarik, Ifah. Dia mengenai pemandangan luas yang indah, mulia. Pastinya memang bertepatan dengan Landscape. Bila nak cakap tadi, bila Ifah sebenarnya berbincang dengan Ismail, sebenarnya kita sebut landscape dalam bahasa Melayu dia adalah Landscape, di mana sebenarnya memang tak ramai yang tahu. Jadi kita bagi tahu anda di Glosari. Sebab tu adanya Glosari ni. Okey, baik, kita akan berehat seketika. Kembali nanti kita akan juga menyaksikan tentang reka bentuk seni bina Landscape, yang mana seni bina landscape ini sebenarnya adalah satu perkara yang cukup menarik juga kerana ini digambarkan melalui mereka yang ada kepakaran tentang seni bina ataupun reka bentuk landscape itu. Kita ada satu bikisan yang akan kita bawakan bersama dengan penonton kita. Ya, dan kita akan teruskan ke segmen seterusnya iaitu Mata Rasa, pakej istimewa berkenaan reka bentuk seni bina Landscape.
Baik, itu dia bingkisan mata rasa reka bentuk seni bina lanskap. Kalau boleh kita perhatikan sebenarnya Ifah, daripada bingkisan itu ada dua perkara yang boleh kita gagaskan, iaitu reka bentuk lanskap dan juga seni bina lanskap. Kedua-duanya itu mungkin kita gambarkan sebagai serupa, tapi kalau dalam proses pembuatannya itu amat payah dan juga amat berbeza kalau yang pakar saja tahu bagaimana untuk memastikan lanskap itu diterjemahkan dalam bentuk yang lebih baik. Ya, betul-betul. Dan pastinya kita kena seimbangkan kehidupan harian kita sebagai seorang manusia dengan kehidupan lanskap ini, di mana sebenarnya memang sangat-sangat penting untuk kita rasa lebih bahagia bila kita hidup ni. Tapi kita nak bercakap lagi mengenai lanskap ini, mengenai panorama di Kara, tetapi kita nak berehat dulu. Kejap lagi kita akan kembali lagi bersama dengan anda untuk panorama di Kara Glosari. Baik, kita bersua kembali dalam Glosari. Ifah, kalau kita lihat sekarang dalam beberapa bulan ni ataupun sepanjang tempoh PKP ni, banyak pokok-pokok ataupun hiasan tanaman di rumah yang menjadi tular di media sosial dan menjadi pilihan ataupun perhatian mereka yang ingin menghias rumah sendiri. Dan untuk Ismail sendiri, Ismail sebenarnya pakai tanaman apa dekat rumah? Saya ambil pokok-pokok palsu je senang. Nak jaga tu susah. Ifah sebenarnya berminat tau nak tanam pokok-pokok ni. Cumanya tak pandai, sebab kalau orang cakap kalau nak tanam ni dia kena ada jiwa dia sikit. Kalau tak memang cepat mati. Tapi ada satu tanaman yang memang anda boleh cuba untuk orang yang mungkin newbie lah, iaitu mungkin the mini cactus. Oh, mini cactus. Tapi nak jaga cactus sebenarnya kalau tak betul pun dia akan menjadi kesukaran juga buat pemiliknya. Betul. Tapi yang penting cactus ni orang kata dia tak perlukan penjagaan yang terlalu remeh ataupun terlalu rumit, kerana cukup dengan kita memastikan air yang mencukupi dan juga cahaya matahari mencukupi, maka pokok itu akan dapat dijaga dan juga dipastikan dalam keadaan yang baik. Betul-betul. Okey, kita nak teruskan ke segmen seterusnya, iaitu Teropong Minda, di mana kita ada pakej istimewa yang kita akan tunjuk kepada anda 10 tanaman pokok hiasan di dalam rumah. Nanti mungkin boleh jadikan satu idea untuk anda. Cactus ada tak? InsyaAllah ada kot. Saya pun tak pasti lagi. Jom kita sama-sama tengok. Tanaman hiasan di dalam rumah sudah menjadi satu trend di kalangan masyarakat kita. Lebih-lebih lagi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Berikut adalah 10 pokok hiasan yang boleh menceriakan suasana di rumah anda. Nombor 1, pokok ZZ. Pokok ZZ atau nama saintifiknya Zamioculcas zamiifolia sesuai untuk persekitaran rumah yang mempunyai pencahayaan yang sedikit. Pokok ini juga dikatakan mempunyai daya ketahanan yang tinggi untuk cuaca Malaysia yang panas dan sangat senang untuk dijaga. Malah pokok ZZ ini turut dipercayai sebagai simbol kepada kemakmuran dan persahabatan. Jadi hadiahkanlah sahabat anda pokok ZZ ini sebagai lambang persahabatan. Nombor 2, aloe vera. Pokok ini paling banyak kita tanam di kampung ataupun di bandar. Bukan sahaja cantik diletakkan di sudut-sudut rumah, tetapi aloe vera dikenali sebagai tanaman herba yang anda boleh manfaatkannya, seperti membantu menyembuhkan luka dan keadaan kulit kita. Pokok aloe vera sangat senang dijaga. Ianya tidak perlu disiram selalu, malah anda boleh letakkan ia di tempat yang cerah lagi terik tanpa masalah. Nombor 3, pokok rubber ataupun rubber tree. Pokok ini walaupun tidak sepopular pokok lain, tetapi warnanya memberikan suasana yang redup dan nyaman untuk rumah anda. Nama saintifiknya adalah Ficus elastica dan ianya antara tanaman dalam rumah yang senang dijaga, terutamanya untuk plant parent yang baru hendak berjinak dalam membela pokok. Anda hanya perlu siram pokok tersebut jika tanah kering saja dan sesuai diletakkan di tempat yang kurang pencahayaan atau lebih. Nombor 4, pokok spider. Tanaman ini juga menarik ditanam di dalam rumah. Kawasan rumah anda akan lebih tampak berseri dan hidup dengan kehadiran pokok laba-laba ini. Tapi pokok ini perlu pencahayaan yang baik. Jangan diletakkan terus di bawah cahaya matahari. Lebih bagus sekiranya diletakkan di tepi tingkap yang besar.
Selain senang dijaga, spider plant tersebut juga berfungsi sebagai air purifier yang baik dalam memastikan udara di dalam rumah anda sentiasa bersih. Nombor 5. Pokok sarang burung. Pokok ini akan tumbuh dengan suburnya dengan pencahayaan yang minimum serta persekitaran lembap seperti di dalam bilik mandi. Anda boleh menggantungkannya dalam bilik mandi berhampiran dengan tingkap untuk sedikit pencahayaan. Juga boleh diletakkan di dapur anda. Barulah semangat sikit nak memasak kan? Nombor 6. Pokok philodendron green. Jika ditanam di dalam persekitaran yang sesuai, daun berbentuk hati dan batang yang panjang pokok philodendron tersebut akan membesar sepanjang 10 kaki atau lebih. Ianya sesuai diletakkan di rak yang tinggi atau digantungkan sebagai hiasan di tempat yang anda sukai. Nombor 7. Pokok Dracaena. Pokok ini akan menampakkan ruang rumah anda seperti resort percutian. Sekiranya anda sering tiada di rumah dan sentiasa sibuk, pokok Dracaena ini amatlah sesuai untuk anda tanam di dalam rumah. Pokok tersebut boleh hidup dengan apa jua tahap pencahayaan tetapi masih tidak sesuai diletakkan di bawah terik matahari secara langsung. Senangkan nak jaga pokok ni? Nombor 8. Pokok Fiddle Leaf Fig. Pokok ini nampak minimalis dan sesuai diletakkan di sudut yang sempit di kawasan rumah anda. Pokok trendy ini bukan sekadar mempunyai daun yang besar dan tebal, tetapi ianya juga mempunyai kelebihan untuk bertahan dalam keadaan pencahayaan yang terik, kecuali betul-betul diletakkan di bawah terik matahari. Nombor 9. Pokok Peace Lily. Cantik kan pokok ini? Menjadikan rumah anda seperti di taman bunga. Pokok Peace Lily adalah antara tanaman dalam rumah yang senang dijaga. Anda hanya perlu pastikan tanah sentiasa lembap dan tidak perlu disiram selalu. Letakkan pokok ini di tempat yang teduh dengan pencahayaan minimum. Anda juga boleh letakkan ia di dalam bilik anda di mana ianya akan menghasilkan oksigen pada waktu malam berbanding tanaman yang lain. Nombor 10. Pokok ini pun antara yang menjadi pilihan peminat tanaman hijau. Pokok ular. Seunik namanya, pokok ular diberi nama sebegitu kerana rupa daunnya yang nipis dengan corak dan warna yang seakan kulit seekor ular. Dikenali sebagai salah satu tanaman dalam rumah yang senang dijaga. Snake plant ini sesuai untuk cuaca yang panas dan bagus untuk apa jua persekitaran rumah. Itulah 10 tanaman hiasan yang sesuai untuk ruang rumah anda. Senang dijaga dan yang paling penting mempunyai fungsi untuk membersihkan udara di dalam rumah. Pastinya selepas ini rumah anda akan nampak lebih ceria dan mendamaikan. Bila rumah seperti syurga, hati pun bahagia. Okey, sebab itu penting untuk kita memilih tanaman hiasan untuk diletakkan di dalam rumah kerana yang penting faktor seperti pengudaraan, pencahayaan dan juga pengairan untuk kawasan ataupun tanaman itu sendiri perlu dan juga penting supaya memastikan agar tanaman itu dijaga dengan baik. Ya, betul tu. Dan kata orang yang VO tadilah ya, kalau nak rumah macam syurga kena letak tanaman-tanaman dalam rumah. Saya ingat itu rumah awak, bukan saya wish lah, saya harapkan rumah seperti itu. Memang cantik bila rasa kalau dah stres-stres kerja kan, balik rumah aja tengok tumbuh-tumbuhan macam tu, tenang. Betul, tapi snake plant yang terakhir itu tadi adalah tanaman yang sedang viral ataupun yang sedang tular ketika ini. Jadi mungkin nak mendapatkannya itu harganya agak tinggi di pasaran, tapi apa-apa pun yang penting adalah untuk kita memastikan agar kawasan kediaman itu sesuai dengan tanaman yang ingin diletakkan di dalam kawasan rumah dan juga sesuai dengan keadaan ahli-ahli keluarga dalam rumah itu sendiri. Ya, betul tu. Memang cukup menarik sebenarnya landscape ni sebenarnya. Dan kita ada bawakan tetamu istimewa untuk berada
ada bersama dengan kami dua orang yang cukup pakar mengenai lanskap. Tapi kita nak berehat dahulu. Sebentar lagi kita akan kembali lagi bersama dengan mereka. Baik, kembali lagi bersama dengan kami di Glosari untuk minggu ini, Panorama di Kara. Dan kali ini kita bawakan dua tetamu istimewa macam Ifah cakap tadi. Untuk segmen Gerak Hati, kita ada dua tetamu iaitu seorang pensyarah Jabatan Seni Bina Lanskap Fakulti Reka Bentuk dan Seni Bina UPM. Kita ada Profesor Madya, Landscape Architect Dr. Nur Atia Ismail. Selamat datang. Terima kasih. Dan seterusnya, terima kasih. Okey, dan seterusnya tetamu kedua kita ada seorang arkitek lanskap iaitu landscape architect Carlos Nazri Ishak. Menarik namanya. Komersial. Okey, selamat datang ke Glosari pada malam ini. Alhamdulillah hebat-hebat kedua-duanya dalam bidang masing-masing, dalam bidang landscape architect. Yep. Okey. Tapi malam ini sebenarnya kita amat bersati untuk kita bercakap tentang lanskap. Lanskap tu satu perkara yang mungkin luas kalau kita nak gambarkan ia, dan khususnya di kawasan kediaman, di tempat kerja ataupun di kawasan premis kita sendiri. Jadi mungkin doktor boleh ceritakan dahulu apa sebenarnya pengertian kepada lanskap ini, doktor? Okey. So, lanskap ni secara asasnya adalah merupakan persekitaran luar. Jadi persekitaran luar kita ada persekitaran di rumah, hutan, gunung ganang, bukit bukau, termasuklah ke pantai. So, semua tu adalah lanskap. Bila mereka berada di luar, itu adalah lanskap dan persekitaran. Itu secara besarlah. Namun dari segi kehidupan kita ataupun dalam bidang seni bina lanskap itu sendiri, aktiviti kita adalah merupakan untuk melanskapkan ruang-ruang kehidupan. Supaya macam tadi itu kan pengacara kita ada bagi tahu halaman cinta tu. Jadi itu kerja arkitek lanskap. Ya, itu ingat ya. Saya ingat itu. Kita melanskapkan hati. So menjatuh hati kepada kehijauan dan keindahan. Jadi benda tu yang akan jadi terapi minda dan terapi hati bagi setiap insan. Manis mulut doktor malam. Okey, untuk Cik Carlos pula, sebagai seorang arkitek lanskap ni kan, jadi Cik Carlos sendiri, apa perbezaannya sebenarnya seni bina lanskap dan juga seni bina yang biasa? Seni bina landscape ni melibatkan elemen-elemen luar. Kalau seni bina biasa ni berkaitan dengan bangunan, berkaitan dengan arkitek, bangunan dan struktur. Tapi seni bina lanskap ni sebenarnya luas. Dia melibatkan elemen hard landscape kejauh, seperti elemen air, elemen-elemen pasu, elemen-elemen yang keras, dan elemen landscape lembut atau soft landscape, iaitu pokok, tumbuh-tumbuhan. Dan landscape ni merangkumi daripada luar dan dalam. Macam tadi kita tengok contoh pokok-pokok dalaman kan. Sebagai arkitek landscape, kita akan menilai satu ruang kesesuaian untuk kita melanskapkan kawasan tersebut. Jadi memang sebenarnya kena ada ilmu untuk seni bina di dalam rumah jugalah kan, untuk hiasan dalaman. Betul. Untuk kita tu, sebab kita tahu kalau di lanskap juga memerlukan seni bina. Macam kita tengok tadi dalam klip-klip yang kita tunjukkan tadi kan, ada seni bina di bahagian luar yang sebenarnya sama je macam kat dalam, tapi bezanya di luar dan di dalam. Jadi untuk doktor sebagai seorang yang memang pakar dalam lanskap kan, jadi mungkin doktor boleh ceritakan sedikit apa kaitannya dengan kegiatan manusia dan juga lanskap? Okey. Jadi lanskap, bila kita kata lanskap di luar dan juga lanskap di dalam rumah, ini memainkan peranan yang sangat penting. Terutamanya kalau kita kata lanskap di tepi jalan, jadi pemilihan pokok dia lebih general. Kan? Jadi kita boleh tanam lebih banyak variety pokok. Tapi kalau lanskap di persekitaran rumah, banyak kriteria yang kita kena pastikan
supaya ianya tidak disalahgunakan dan tidak menjadi racun kepada pengguna. Bayangkan kalau contohnya ada pokok-pokok yang ada getah yang getah yang chemical kan. Jadi anak-anak kecil ambil masuk mulut. Jadi ini yang kita katakan ilmu lanskap itu sangat penting. Kita tak boleh kata semua pokok boleh letak dalam rumah. Semua pokok boleh letak luar rumah. Jadi ilmu tu yang selalunya arkitek lanskap akan kongsikan. Contohnya kalau macam di kawasan luar dan juga di dalaman, bila ada anak kecil, bila tak ada anak kecil, ada orang tua, semua pun akan menjadi kriteria-kriteria yang perlu kita analisa sebelum sesebuah lanskap itu dapat direalisasikan. Jadi yang cantik itu adalah bukannya setakat kita bagi dia cantik, tapi ada maksud yang tersendiri di sebalik kecantikan tu. Dan mesti ianya berfungsi dan berguna kepada pengguna. Itu adalah kewajipan. Doktor bercerita tentang maksud di sebalik penghasilan lanskap tu. Sebenarnya lanskap ni kalau boleh kita ceritakan banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat sendiri. Kalau dalam masyarakat Cina mempercayai budaya feng shui yang mana akan membentuk satu lanskap persekitaran rumah yang menarik. Betul. Mungkin di barat dia melihat penggunaan air terjun yang besar dan sebagainya ataupun air pancuran air itu adalah satu perkara yang cukup penting juga. Jadi sebenarnya lanskap ni dia bergantung kepada individu pemilik rumah ke ataupun bergantung kepada budaya apa yang ingin diikuti oleh pemilik rumah itu? Lanskap ni kita boleh katakan setiap lanskap, terutamanya lanskap rumah mencerminkan siapa yang tinggal dalam tu. Itu yang paling menarik. Itu memang kajian PhD saya. Maksudnya katakanlah yang duduk dalam rumah tu adalah seorang yang sukakan kepada keindahan, lembut, dan kita akan dapat perhatikan pemilihan pokok-pokok dalam taman tu lebih kepada roses kan. Jadi dia akan reflect your personality. Jadi dan juga culture lah, katakanlah macam kita kata residents tu duduk asal dari kampung ke ataupun memang dari bandar. Siapa yang asalnya dari kampung, macam mana dia duduk kondo pun, eksklusif kondo, pasti dia akan ada daun kesum dalam pasu di balkoni. Jadi senang nak masak kan. Even the smells pun dah boleh relate kita dengan lama masak dekat kampung bestnya. Jadi lanskap tu adalah mencerminkan personality, membawa kepada identiti dan budaya kita, siapa kita yang sebenarnya, dan merupakan satu kita kata manifestasi diri dalam alam. Dan sebab itulah bila kita gabungkan, bila kita tengok lanskap tu, kita rasa macam ada satu aura yang menyebabkan kita nak tengok dia. Dan setiap aura tu kita tak boleh samakan setiap orang. Sebab dia ada maksud yang tersendiri yang sangat indah, yang sebab dia ada reflection of oneself dalam landscape tu sendiri. Bukan bermaksud status kekayaan taklah juga sebenarnya. Sebab pokok ni yang indahnya, pokok ni boleh kita breed, boleh kita cambahkan. Jadi kalau katakanlah kita rajin, jadi kita tak ada masalah pun maksudnya kan. Begitu. Tapi sebagai seorang arkitek memang tak rasa susah ke untuk kita nak menasihati you punya klien pelanggan mengenai tema macam Ismail cakap tadi, ada tema yang berbeza untuk setiap orang. Sebab memang kalau setiap orang dia ada kehendak dia sendiri. So kadang-kadang suami kehendak dia macam ni, nak moden, reka bentuk moden. Isteri nak reka bentuk tradisional ataupun yang klasik. Tapi kita sebagai seorang landscape architect, kita akan cuba untuk memahami dan mereka bentuk input-input yang kita dapat daripada kehendak klien tu. Sebab pada akhirnya pihak pelanggan yang akan duduk di situ dan menikmati keseluruhan kawasan tersebut, dan kita akan menasihati pelanggan kita supaya apa yang boleh, yang tak boleh. Kalau macam pelanggan bersungguh-sungguh hendakkan sesuatu pokok dan kita tahu pokok itu memang tidak sesuai, sebab untuk dalam satu reka bentuk tu kita akan fikir juga tentang binatang ataupun benda-benda lain yang akan involve, akan terlibat dalam reka bentuk kita, yang akan bukan setakat manusia. Mungkin pokok ini ataupun elemen air ini akan menyebabkan binatang peliharaan dia
menjadi macam akan ada terganggu. So itulah peranan kita sebagai kita kena melihat daripada perspektif yang besar. Kita tak akan lihat pada perspektif yang kecil. Menarik tu sebenarnya. So, Ifah ada soalan nak tanya tapi kita akan sambung kejap lagi sebab kita nak berhenti seketika. Kejap lagi ada lagi soalan yang nak tanya. Okey, kita akan berehat dahulu. Kejap lagi kita akan kembali lagi. Aku cari tak jumpa. Sini kau. Kau dah buang sampah? Mentang-mentang TV dah jelas dengan siaran digital. Sampai masuk kau dalam TV ya. Baik, Panorama Dikara pada malam ini, Ifah, seperti mana yang kita tadi sedia maklum, kita dah sambung perbualan kita tentang bagaimana untuk mencantikkan ataupun menghiaskan, kita kata, kawasan dalam rumah itu dengan kita kata perubahan landscape dan juga hiasan juga seni reka bentuk landscape. Mungkin doktor boleh menjawab persoalan. Tadi kita tinggalkan dengan persoalan yang tadi Ifah tanya, kalau kita kecenderungan serangga-serangga untuk datang hinggap di kawasan ataupun tanaman-tanaman di dalam rumah yang kita pelihara itu, apakah sebenarnya faktor-faktor seperti tumbuhan yang berdaun, berbunga dan juga jenis pasu itu juga penting untuk meletakkan di dalam rumah. Betul. Sebenarnya bila kita cakap pasal serangga dan sebagainya, kita tak boleh nak marah serangga tu sebab mereka mempunyai jalinan ekologi yang tersendiri. Cuma bila dia dah banyak dan sebagainya, jadi dia akan menjadi satu gangguan kepada pokok tu untuk terus subur dan sebagainya. Jadi yang paling penting adalah merupakan pembajaan dan juga penjagaan kepada pokok tu sendiri supaya tak ada ulat-ulat yang hinggap, sebab ulat ni datang melalui flies, melalui lalat yang bawa kita kata telur-telur dan sebagainya. Jadi kebersihan tu again lah sangat penting. Bukan sahaja dalam rumah, kadang-kadang rumah kita memang bersih, tapi kita terlupa rumah kita tu dekat dengan kawasan pembuangan sampah. Jadi benda-benda tu pun akan boleh berlaku. Maksudnya kita tak boleh kata what have I done wrong, tapi kena tengok lokasi kita dekat mana. Dan seterusnya pencahayaan tu sangat-sangat penting. Bila dia dapat cukup cahaya, bila pokok tu betul-betul segar dan sebagainya, dia mempunyai daya tahan yang lebih baik. Jadi yang tu pun penting juga sebenarnya. Jadi mesti rajin dan juga mesti passion, mesti betul-betul nak tengok pokok tu hidup subur dan segar, dan seterusnya mesti juga kita tengok apa yang ada di persekitaran supaya pokok yang sepatutnya memberikan 1000 kebaikan kepada tuan rumah bukanlah menjadi satu keadaan yang sebaliknya. Jadi yang tu yang kita paling takut, dan tapi ianya merupakan satu aktiviti
harian yang sangat menyeronokkan. Jadi jangan risau. Jangan risau, itu adalah merupakan satu proses fenomena alam yang boleh kita atasi setiap hari. Jadi tak perlu risau, cuma perlu berhati-hati dan perlu teliti. Itu saja. Jadi tak boleh malas ya Ismail kalau kita nak. Kenapa pandang saya? Sebab you suka jaga pokok palsu je. Yang mudah-mudah je. Yang boleh siram dalam seminggu sekali okeylah kot. Kaktus tadi tu okeylah Kak, mini kaktus tu. Aloe vera Ifah tadi. pula macam mana? Ifah mini kaktus saya cakap tadi. Nampak tak? Tapi pokok indah memang kita tak perlu siram hari-hari. Hari-hari pun. Kita akan siram macam untuk seminggu sekali sebab memang pokok tu dijadikan bersesuaian untuk indoor, untuk dalaman. Okey. Lagipun thermal dalam tu tak terlalu panas, jadi daya untuk mereka menyimpan air dalam tanah tu lebih lama. Jika dibandingkan dengan pokok-pokok yang kita letak di luar rumah lah. Jadi tak ada masalah kalau kita ada macam haiwan peliharaan, macam saya ada kucing. Dia selalu kan kalau kalau ada pokok dia akan itu yang saya macam alamak. Itu yang diseronok tu. Tapi macam saya cakap tadi, kita kena tengok pilih pokok apa yang sesuai sebab ada setengah pokok tu macam Sansevieria tadi, pokok lidah mak mertua, lidah jin yang tengah virus tu. Sebenarnya pokok tu ada isu, bukan ada isu, ada alergik dengan binatang. Binatang alergik dengan dia sebab kalau macam kucing atau anjing akan makan dia akan boleh ada membawa side effect kepada binatang tersebut. Sebab tu kami akan nasihat pihak lain sama ada sesuai tak apa yang ada dan bagaimana reka bentuk kedudukan pokok tu nak letak dekat mana. Kalau kita meletakkan satu tumbuhan hidup dalam kawasan rumah ya, contohnya dalam kawasan kondominium ataupun rumah yang tertutup sentiasa yang jarang untuk kita buka kerana menggunakan penghawa dingin dan sebagainya. Adakah kesan daripada tumbuhan itu terhadap bau dalam rumah itu dan juga mungkin keadaan rumah yang tidak dibuka tingkap itu secara kerap akan menyebabkan satu kita kata kerosakan kepada tanaman dalam keadaan yang sebaliknya? Ya, sebab selalunya tumbuhan ni dia macam manusia jugalah. Kan bila kita duduk dalam satu ruang yang tertutup, kita pun rasa tak selesa kan. Jadi memang seminggu sekali paling kurang bawalah pokok kita keluar. Tak boleh hari-hari pun. Bawa keluar ke balcony, bagi dia rasa fresh air dan sebagainya. And masukkan balik semula. Dia tak merajuk, dia tak orang kata apa? Manja. Jadi dia okey. Maksudnya dia sanggup, dia tahu tuan rumah sayang dia. Jadi dia akan bagi all the thousands benefits tu. Jadi jangan risau, weekend dari Sabtu kita bawa keluar pokok, leave it there for Saturday, Sunday. Lepas tu kita masukkan semula kan. Jadi tak ada masalah. Patutlah, sebab saya ada kenal seseorang ni yang memang bila dia suka bercucuk tanam dan dia bercakap dengan tanaman. Oh, best. Kalau menyanyi lagi seronok. Jangan dia reply balik sudah. Tapi memang ada kajian saintifik yang memang pokok akan lebih segar, lebih bahagia bila tuan rumah sayang bercakap dengan dia dan belai dia. Waktu kita tengah buat soal kan, mixture dan sebagainya, cakap kan, minta doa dan sebagainya sebab pokok tu sendiri macam kita tahu berdoa untuk kita juga. Jadi kalau ada pokok, kita jaga dia in return tanpa dia minta, tanpa dia bagi tahu, dia mendoakan tuan rumah tu. Itu yang paling indah sekali berkaitan dengan tumbuhan dan juga manusia. Okey. Kebiasaannya untuk pemilihan kita kata tanaman dalam rumah ni, warna tumbuhan apa yang paling sinonim ataupun yang paling kerap dipilih? Mungkin yang suka untuk bunga itu ada satu warna-warna tertentu untuk dikombinasikan dengan keadaan interior design dalam rumah. Okey. Kebanyakan pelanggan-pelanggan yang kami jumpa ataupun yang minta mereka menjurus kepada warna hijau. Sebab kita tahu dalam keadaan rumah, kalau dalam istilah landscape kita panggil keras, hard landscape. So dengan adanya pokok-pokok yang berwarna hijau, dia akan jadi memberi satu simbolik atau memberi satu ketenangan. Terutamanya kalau pokok tu macam berdaun lebar dan banyak dan rimbun. So macam contohnya lah, kita letak satu pokok di corner tempat pintu masuk. So bila kita balik kerja, kita tengok, kita lihat pokok tu, kita rasa macam tenang kan. Itulah. Itu kebanyakan yang klien, yang pelanggan-pelanggan kami yang mana berjumpa dengan kami untuk mendapatkan khidmat nasihat dan mencari pokok hijau. Macam dekat rumah saya ada fiddle fig.
Ya, Studio kan. Fit. So, dia memang cantik je terletak dekat sebelah TV tu. Memang tenang. Tunjuk gambar. Sekejap lagi lepas tu nanti kita tunjuk. Kalau dijaga dengan betul, orang akan tengok, oh pokok ni betul ke atau tidak kan? Betul tak? Betul. Boleh pula gitu. Dia memang pokok tu, pokok-pokok indoor ni kebanyakan hadi atau tahan lasak. Tahan lasak sebenarnya. Sebab tu kita kena faham, sebab pokok ni dia terlebih air pun tak boleh. Kurang air pun tak boleh. Gitu. Dia macam manusia jugalah kita. Kalau kombinasi sizing kepada pokok itu untuk kita kombinasikan dengan beberapa jenis pokok, adakah yang besar itu boleh dikombinasikan yang kecil ataupun yang untuk renek itu hanya dalam satu kawasan itu renek saja dan tidak boleh digabungkan dengan tumbuhan yang lain? Okey, kalau kita nampak dari segi komposisi tanaman itu sendiri, yang paling indah bila kita ada 3 layer. Maksudnya kita ada ground cover, tutup bumi, kita ada shrubs, pokok renek dan seterusnya kita ada pokok besar. Jadi dia ada 3 layer tu. Sebab bila kita ada tu, sebab kita punya visual ni, bila kita perasan, kejap kita duduk, jadi kita nampak pokok yang lebih rendah. Bila kita berdiri, kita akan nampak pokok yang hijaunya tu lebih rendang. Jadi bila kita ada komposisi tu dalam ruang-ruang yang tertentu, yang sudut-sudut mata memandang dan aktiviti yang relate tu, jadi itu yang akan menjadi justifikasi di mana kita akan letak komposisi tanaman yang tutup bumi sahaja. Ataupun tanaman yang perlukan komposisi 3 layer. Bukan ada teh 3 layer je. Ya. Lanskap pun ada 3 layer juga. Jadi bila kita duduk, kita nampak tanaman tutup bumi. Bila kita bangun sikit, nampak tumbuhan renek. Bila kita berdiri, nampak pula pokok-pokok rendang segar, pokok palma kita. Jadi kan, bila kita jadi hijau tu, tak hilang dari mata. Itu yang indah bila kita buat reka bentuk lanskap tu. Dan mesti kena teliti. Jadi maksudnya, bukannya setakat kita tengok dari pandangan atas je, kita kena tengok daripada pandangan sisi dan juga pandangan hadapan supaya emosi kita sentiasa bersama dengan lanskap tu. Okey, untuk Cik Kalus pula, sebagai seorang arkitek lanskap ni kan, ada tak mungkin jangkaan bajet ataupun untuk orang yang memang sukakan nak buat rumah dia, macam contoh saya nak minta ayah saya buat dekat rumah tu tanaman dia kan. Ada tak bajet yang mungkin paling kurang ke ataupun mahal tak? Dia bergantung kepada pelanggan tu sendiri. Kita tanya bajet dia berapa? Sebenarnya sebagai pereka bentuk lanskap, kita akan bagi satu cadangan dan kita akan cuba untuk mengikut bajet yang diberi. Kita mungkin tuan pelanggan tu ada elemen air, sebab kita akan gabungkan antara elemen air, laluan siar kaki, gazebo ataupun tempat duduk dengan pokok-pokok sekali, dan gabungan tu supaya akan jadi lebih harmoni. Kalau kita gabungkan dan tengok berapa bajet yang bajet yang klien peruntukkan untuk kita. So dari situ kita akan bekerja untuk hasilkan reka bentuk yang mengikut bajet klien. Jadi sebenarnya tak memerlukan bajet yang besar lah sebenarnya. Terpulang pada klien. Kita tanya bajet dia berapa? Bajet saya nanti saya tanya dengan Ismail. Sebab dia nak belanja. Kita juga dengan. Tapi kan tadi kita banyak bercerita tentang ada laluan untuk pejalan kaki, ada untuk siar kaki dan sebagainya. Itu digambarkan sebagai satu kawasan rumah yang mungkin besar ataupun rumah yang landed ataupun rumah teres dan sebagainya. Bagaimana pula dengan rumah yang mungkin bawah daripada 1,000 square feet ataupun 900 lebih square feet, kawasan kediaman yang terhad. Jadi macam mana kita nak berkreativiti kalau kawasan kediaman pun terhad? Ya, ada di balkoni dan sebagainya kan. Tapi sebenarnya kalau kita nampak dengan teknologi dan sebagainya kan, hari ini sangat istimewa sebab kita boleh buat lanskap tu bukannya setakat di compound, maksudnya on ground saja. Di dinding, atas bumbung, green wall dan sebagainya with the creepers. Jadi bukanlah bermaksud lanskap tu cuma boleh dibuat bila ada kawasan. Bila tak ada kawasan, tapi dia lebih kepada kreativiti. Kalau tak dapat di ruangan yang terdampar di ground, kita buat di dinding. Tak cukup kita buat dekat ceiling pula. Biar pula pokok tu bergantung dan sebagainya kan. Jadi bukanlah satu kita kata limitation.
satu yang terhad kalau kita duduk di kondominium dan sebagainya. Terutamanya bila kita dah ada banyak kan teknologi hidroponik dan sebagainya untuk kita tanam pokok-pokok sayuran kan. Sambil kita ada lanskap yang hijau, boleh je petik pokok, pergi mas goreng sekejap ataupun steam, dah boleh makan. Bawah tu pula beli ikan. Tak cukup rasa nak bakar ikan. Ambil ikan. Tak payah keluar. Dah boleh kenyang dah. So this kind of functional landscape kan, bukanlah kita kata mesti kena ada ground, tak boleh. Tapi di kondominium pun sama juga. Macam mana kita maximize the small space to be with, kita kata lots of functionality. Yang tu paling penting. Tidak terhad setiap ruang, tetapi yang paling penting adalah keazaman dan keinginan untuk guna setiap ruang yang ada tu supaya dia dapat bawa kebaikan kepada tuan rumah tu sendiri. Dan pastinya disiplin yang sangat tinggi. Kalau dah sampai ke dinding tu, saya risau bukan saja halaman cinta, tapi jadi rimba-rimba cinta. Itu lagi dahsyat. Akan nanti ada fauna lah pula yang Awak nak buat ke? Okey, jadi kalau mungkin pengalaman dalam bidang arkitektur ataupun landscape arkitek ini, apa sebenarnya perkara paling penting untuk setiap pelanggan memastikan agar pemilihan asas kepada peletakan tanaman dan juga landscape yang penting itu adalah satu keutamaan kepada para pelanggan juga? Bagi saya adalah ruang. Reka bentuk ruang dahulu dan kesesuaian elemen-elemen lanskap itu sendiri yang untuk direka di dalam satu ruang. Dan functionality untuk landscape. Dan tiga perkara itu memang kami titik beratkan dan kami sentiasa menasihat kepada klien. Sesuai tak sesuai, kenapa kita perlu letak elemen pokok, elemen air di sini, dan kenapa perlu ada ruang lapang di kawasan ini. Kenapa? Sebab kita akan melihat daripada luar dan dalam. Kalau untuk dalaman kita akan tengok circulation atau dalam kita panggil circulation, sama ada mengganggu atau tidak. Kalau di luar kita akan tengok sama ada di dalam ni sesuai tak dekat luar. Sama kalau kita duduk di ruang makan, ada elemen air daripada luar dan ada pokok-pokok, sama ada dia menghadang pemandangan ataupun sesuai untuk lihat pemandangan tersebut. Kadang-kadang kalau terlalu banyak pun dia akan jadi terlalu serabut. Dia dah jadi tak tenang lah walaupun banyaknya hijau. Betul. Betul. Kan? Betul. Takut ada raja rimba pula. Okey doktor, mungkin kata-kata terakhir untuk dikongsikan bagi mereka yang ingin transformasikan landscape ataupun kediaman mereka buat ketika ini. Okey. Yang paling penting sekali keazaman dan juga cita rasa. Kita kena kenal cita rasa kita sendiri dan seterusnya ruang yang kita ada dan juga bajet yang boleh kita implementasikan. Tapi jangan risau sebab lanskap ni adalah merupakan evolution. Pokok kita akan tumbuh. Jika dibandingkan dengan kita hard landscape, kalau sebatang tiang tu forever sebatang tiang. Tapi pokok kita tanam 3 bulan dah ada 10. Jadi itu kita kata sabar, passion, dan kemudiannya yang paling penting adalah kita kena tahu apa yang kita rasa membuatkan kita bahagia. Tapi yang paling penting juga, maksudnya lanskap kita bukan saja untuk cantik, tapi dia perlu memenuhi 5 cita rasa biologi manusia itu sendiri. Iaitu untuk deria rasa kita, deria lihat, deria bahu, deria bau, deria rasa bau, dengar, sentuh dan juga satu lagi dengar, 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 sentuh, rasa, bau dan lihat. So 5 tu. Jadi bila kita buat reka bentuk, biar 5, jangan rasa je, jadi tak cantik lah. Jangan lihat je, tak ada function pula. Jadi 5 tu, bila cukup 5 tu, insya-Allah dia akan memenuhi cita rasa dan keperluan tuan rumah tu. Okey, tambah diri ke-6, diri kasih sayang. Menyempat juga tahu. Okey, betul tak Iqbal? Lepas ni awak akan bercakap dengan tumbuhan awak? Mungkin InsyaAllah. Saya akan cuba mendapatkan berinteraksi dengan tanaman, insyaAllah. Menarik ya. Terima kasih Dr. Nur Atia Ismail dan juga Encik Carlos kerana berkongsi perkongsian dengan kami pada malam ini bercerita tentang panorama di Kara. Jadi satu perkongsian menarik juga Ifah malam ini. Sangat-sangat menarik. Buat saya pun teruja untuk bercucuk tanam lepas ni. InsyaAllah. Berkomunikasi dengan tumbuh-tumbuhan anda kerana ini mungkin akan memberikan manfaat kepada anda juga dan mungkin boleh memikirkan untuk transformasikan
kediaman dan juga lanskap anda untuk menjadi yang lebih cantik. Betul? Ya, dan sedar-sedar kita dah sampai ke penghujung rancangan. Semoga hari ini menjadi satu rancangan yang bermanfaat untuk anda semua. Dan pastinya untuk anda, jangan lupa untuk teruskan bersama dengan kami di Glosari setiap hari Sabtu 9 malam bersama saya Ifah Hazim dan juga Ismail Ajnan. InsyaAllah saya akan mengambil nasihat itu untuk lebih berkasih sayang dengan sesama tumbuhan, flora dan fauna dan kehidupan lain. Terima kasih kepada doktor, terima kasih kepada Encik Carlos dan juga terima kasih kepada anda yang sudi untuk meluangkan masa bersama kami dalam Glosari pada malam ini. InsyaAllah Ifah, minggu depan kita akan bawakan satu perkembangan dan juga topik-topik yang lebih menarik untuk kami gambarkan juga kami kongsikan bersama dengan anda, dan kami tinggalkan anda dengan ada lagu pasal bunga juga. Bunga, lagu ni mengenai bunga oleh bunga. Wow. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam.